langsung selama 1 jam daripada sekarang insyaAllah. Okay, so saya pun tak nak, before that terima kasih buat yang mengundang, yang undang saya. Terima kasih juga buat upline saya yang encourage saya untuk terus membangun. InsyaAllah. Okay, so tanpa buang masa, kita mula dengan Puan Aya. Kita mula dengan VM Aya untuk bentangkan malam ni. Tajuk sharing malam ni ialah healing crisis, atau dalam bahasa Melayunya ialah krisis penyembuhan. InsyaAllah. Saya serahkan pada Puan Aya. Okey, terima kasih Encik Izzy. Bismillah. Assalamualaikum. Jelas ya suara? Okey. Terlebih dahulu bagi yang baru first time join, nama saya Aya. Saya dah berkenalan dengan Chuang Ho ni sejak beberapa tahun yang lalu. Saya bermula sebagai pengguna, pernah melalui beberapa krisis penyembuhan lah seperti yang kita akan bincangkan malam ni. Dan malam ni saya punya sharing santai-santai saja sebenarnya. Tak banyak pun, tak adalah detail sangat. Sekadar nak bagi tahu apa itu krisis penyembuhan secara holistik ataupun lebih khususlah tentang macam mana krisis penyembuhan bila kita mengamalkan Lindsay lah dengan penggunaan produk Chuang Ho. Okay, so terlebih dahulu apa dia krisis penyembuhan? Ramai orang selalu tanya krisis penyembuhan ni, oh macam side effects kan? Ramai orang kata, oh kalau makan Lindsay ni, kalau kita fokuskan pada Lindsay, bila makan Lindsay ni ada side effects ke? Krisis penyembuhan dengan kesan sampingan ni berbeza. Dia bukan benda yang sama. Okay, krisis penyembuhan ialah benda yang nak menyembuhkan dan kesan sampingan adalah benda lain. So kat sini saya sharekan sikit. Kesan sampingan biasanya kadang-kadang dia boleh jadi temporary, kadang-kadang dia boleh jadi permanent. Ia adalah satu reaksi negatif sebenarnya. Okay? Dan biasanya kesan sampingan ni adalah dia datang bersama dengan ubat yang kita makan lah. So kalau ubat tu ada kesan sampingan, dia macam terpaksalah lalui kesan sampingan tu sebab kita nak dapatkan kesan daripada ubat tersebut. Dan kesan sampingan ni jika seseorang mengalaminya, biasanya kita tak galakkan untuk terus ambil ubat yang dia sedang makan tu yang memberikan kesan sampingan ni, especially jika dia punya kesan sampingan melarat dan memudaratkan. Selalu orang akan kata kesan sampingan ni biasalah sebab walaupun ada kesan sampingan, katanya ialah benefit outweighs the risk. Maksudnya walaupun ada kesan sampingan tapi manfaat daripada ubat tu lebih banyak daripada kesan sampingan yang dialami lah biasanya orang kata. Okay, jadi terpulanglah kalau kita kata tak apalah, kesan sampingan dia mungkin merosakkan buah pinggang sikit saja ataupun kesan sampingan dia mungkin merosakkan kita punya organ-organ lain tapi sikit saja, tak apalah asalkan memberi manfaat. Terpulang, okey? Itu adalah kesan sampingan. Kalau kita tengok kat sini, kesan sampingan ni macam benda yang kalau boleh tak elok lah kan, benda yang kalau boleh kita nak jauhkan. Tapi krisis penyembuhan ni apa pula? Krisis penyembuhan sebenarnya ialah fenomena detoxification. Proses nak membuang toksin daripada badan, ia bersifat sementara. Ia sebenarnya ialah satu reaksi positif dan kita alami krisis penyembuhan ketika badan kita sedang alami fasa penyembuhan lah. Okay? Dan kita tak perlu hentikan rawatan lain jika kita sedang mengalami krisis penyembuhan, especially secara khusus saya cakap bila kita tengah makan Lindsay, kita tak perlu hentikan rawatan lain. Dan sebenarnya jika seseorang itu mengalami krisis penyembuhan, kita galakkan untuk teruskan lagi ambil Lindsay atau produk-produk yang dia sedang makan sehinggalah krisis tersebut selesai. Okay? So, kenapa perlu kita lalui krisis penyembuhan? Okay, kalau tengok dalam gambar rajah ni, bayangkan
kita punya badan ni, biasanya badan kita ni sakit ataupun kita mengidap penyakit disebabkan organ-organ kita yang dah sakit sebenarnya kat dalam. Dan macam mana organ-organ kita boleh sakit adalah sebab dah ada banyak toksin kotoran yang dah melekat-lekat pada kita punya organ. Toksin tu boleh jadi daripada pemakanan yang kita makan ataupun daripada unsur-unsur luar lah, asap ke air yang kita makan, air kita minum dah tercemar masuk ke dalam badan, ataupun boleh juga jadi daripada dalaman badan kita sendiri. Contohnya kita punya sel-sel mati yang tak mau keluar, tak boleh dikeluarkan secara fitrah sebab organ-organ yang sepatutnya mengeluarkan, mengumuhkan kotoran daripada dalam badan tak dapat berfungsi dengan baik. So jadilah dalam badan kita ada timbunan toksin atau timbunan kotoran yang banyak kat dalam badan yang menjadikan badan kita sakit. Okay, so kalau tengok perumpamaan gambar rajah kat sebelahnya, nampak tak? Dah sakit tapi masih nak pegang burger lagi kan? Masih nak masukkan lagi sampah sarap ke dalam badan. Okay, so jika kita punya badan dalam keadaan sebegini, kita perlu lalui krisis penyembuhan. Dan krisis penyembuhan ni seolah-olah, bayangkan rumah kita tengah dalam keadaan kotor kan? Kita macam mana kita nak bersihkan rumah? Kita mestilah kena kembur-kemburkan, kita kena sort mana satu nak buang, mana satu nak simpan. So proses ini akan nampak macam mengenyah sikit, nampak macam bersepah-sepah, lebih bersepah daripada yang sedia ada. Tetapi itu adalah proses yang perlu dilalui untuk kita nak kenal pasti mana satu sampah nak buang, mana satu benda yang kita nak simpan. Kan? Ada orang yang kata, okay, saya dah tahu dah sekarang badan saya dah tak sihat. Saya dah dapat simptom-simptom, saya tahu masalah badan saya, badan saya bermasalah. So saya pun tahu lifestyle saya sebelum ni, selalu makan burger tiap-tiap malam dan sebagainya. Mulai hari ni saya nak ubahlah, saya nak ubah pemakanan saya. Malam semalam saya last makan burger. Okay, mulai hari ni saya nak start makan yang organik-organik saja. Saya nak cut sugar dan sebagainya. Boleh ke benda tu jadi? Boleh ke? Bagus, niat yang bagus bila kita dah mula nak makan benda-benda yang elok, nak cut sugar dan sebagainya. Tetapi macam mana dengan sampah sarap yang kita dah collect selama bertahun-tahun ni? Macam dalam gambar tu kan? Apa yang akan terjadi dengan sampah-sampah dalam tong tu? Takkanlah mulai kita berniat nak berubah tu, tiba-tiba sampah tu hilang begitu saja. Tak kan? So apa yang kita perlu lakukan ialah sebelum kita nak masukkan benda-benda yang elok, kalau dalam gambar ni maksudnya macam benda-benda wangi lah, benda-benda bunga yang cantik-cantik semua kita nak masuk dalam tu sampah. Tu sampah kita tu atau badan kita perlulah keluarkan dulu sampah sarap yang kita dah kumpul kat dalam badan kita. Logik kan? Kalau kita nak masukkan benda yang elok dalam badan, kita perlulah keluarkan dulu sampah sarap supaya adalah ruang untuk benda-benda elok tu nak masuk. Okey? Jadi proses nak keluarkan sampah sarap ni lah yang kita namakan krisis penyembuhan. Okey. Dan kenapa kita perlu lalui krisis penyembuhan? Sebab bila kita dah keluarkan sampah sarap dan kita dah masukkan makanan yang elok-elok ke dalam badan kita, insya-Allah badan kita akan jadi sihat lah, lebih sihat. Okay, so ini adalah kalau siapa yang dah pernah tengok atau biasa dengar kita punya Carta Healing Reversal Chart daripada Dr. Bernard Jensen. Kalau siapa tak pernah tengok, dia yang ini selalu, alamak tak nampak. Nampak tak? Okay, kalau siapa biasa tengoklah, kita punya Didi Noliza selalu share carta daripada Dr. Bernard Jensen. Yang ni saya ringkaskan saja, saya ringkaskan supaya nampak lebih jelas harapnya. Okay, dalam carta tu sebenarnya ada 4 bahagian. Okay, 4 bahagian daripada kiri ke kanan. Kalau tengok daripada kiri ni adalah acute, subacute, chronic and degenerative. Dan daripada sebelah kiri ni adalah permulaan penyakit nak terjadi. Bukanlah permulaan penyakit nak terjadi, sebenarnya awal-awal ni tak ada apa pun. Okay, badan kita melalui proses semula jadi seperti kita kadang-kadang ada sesama, ada batuk dan sebagainya kan, demam. Tapi
macam mana daripada kolom kiri dapat ke jadi subacute ni, acute ke subacute, ialah kalau tengok daripada arrow hitam yang solid line ni, dia menghala ke bawah dan menghala ke kanan, ialah bila kita selalu menggunakan rawatan suppression. Okay, bila kita asyik menggunakan rawatan yang suppress instead of mengeluarkan kotoran tersebut, dia akan jadi lebih keadaan badan kita jadi lebih teruk lah. So dia berubah ke jadi subacute. So kalau mengikut carta Dr. Bernard Jensen ni, permulaan dia kalau budak baby selalu sesama, dia punya lendir-lendir macam putih ataupun tak berwarna, dan jika kita suppress menggunakan Colta atau drugs atau aspirin, sesama yang tak berwarna, lendir-lendir tu akan berubah menjadi sinus contohnya. Okay. Dan lendir-lendir putih tadi dah jadi lendir yang berwarna kuning, berwarna hijau. Okay. Lepas tu bila kita suppress lagi, okay, bila kita dah dapat sinus, kita suppress lagi, dapat jadi pneumonia pula. Pneumonia ni dah masuk ke bahagian kronik. Okay, kronik ni pneumonia atau asma. Saya sendiri pernah mengalami asma satu ketika dulu. Dan jika kita berada dekat kolom yang ketiga ni, kita suppress lagi. Okay, biasanya kalau kita pergi jumpa doktor, dia akan bagi, kalau asma atau asma dia akan bagi inhaler kan. Sinus tadi dia bagi nasal spray biasanya. Dan bila asma dah pakai inhaler ataupun sekarang ni tak asma pun, kalau sesama biasa pun doktor akan terus bagi nebulizer. Betul tak? Okay, itu sebenarnya membantu kita punya pernafasan jadi besar kan, kita punya ruang pernafasan besar sikit, sebab bila asma ni mungkin kita punya saluran pernafasan sedikit sempit, jadi susah nak bernafas. Tetapi benda yang nak membesarkan saluran pernafasan tu sebenarnya mengandungi inilah dia, ubat-ubat yang ada kesan sampingan yang saya cakap tadi, boleh memberi kesan sampingan pada kita dan boleh memberi kesan sampingan yang memudaratkan kesihatan badan sebenarnya. Dan bila suppress lagi, bagi lagi inhaler tu, lama-lama kat kawasan degenerative, the last column di sini boleh jadi tumor, arthritis, gangrene dan sebagainya. Dan jika kita rujuk pada carta yang sama ni, Dr. Bernard Jensen katakan dekat sebelah kanan ni, nampak dia kata this is the tissue integrity ataupun health level. Makin solid line ni makin dia ke kanan, makin ke bawah, nampak tak? Maksudnya kita punya health level makin menurun, low kat bawah ni, dekat atas ni high. So mengikut Dr. Bernard Jensen sebenarnya adalah seorang nutritionist. Menurut beliau, kita sebenarnya boleh pulihkan kembali kesihatan kita dengan cara reversal. Dan jika kita nak pulihkan dengan kaedah reversal atau kaedah holistik ini, kita perlulah melalui jalan yang sama semula. Macam mana daripada kiri ke kanan, kita perlulah lalui daripada kanan ke kiri semula. Tetapi kalau tengok arrow ni yang dotted lines ni, bila dia ke kiri semula, dia menaik. Okay, bila menaik tu, dekat sebelah kanan ni kan dia cakap tadi tissue integrity dan health level kita pun sebenarnya menaik. So kita pilihlah, kita nak lebih ke kanan dan menurun ke kalau ikut carta ni, ataupun kita nak patah balik dan tingkatkan kita punya kualiti kesihatan. Mestilah kita nak yang patah balik tu kan. Tetapi biasalah kita ni manusia, kita selalu tak sabarlah kan. Kalau kita sakit tu kita rasa kurang sabar nak ambil masa nak patah balik. Sebab biasanya nak patah balik ni dia ambil masa sikit kan. Kalau kita nak cepat, kalau kita tengah sesak nafas tu, kita nak cepat, kita terus je ambil inhaler. Contohnya kalau orang gout, kaki dia sakit bengkak sangat, dia terus nak cepat kan, nak cepat baik, betul tak? Cepat baik terus inject. Tapi yang injection dan all the painkillers tu sebenarnya akan lebih ke arah sebelah kanan ini dan lebih ke arah ke bawah dan lebih memudaratkan kesihatan kita lah sebenarnya. Okay? Okay, so sebenarnya apa dia krisis penyembuhan tu? Kenapa susah sangat orang nak reverse balik? Okay, krisis penyembuhan ni berbeza terhadap individu dan contoh-contohnya ialah mungkin simptom-simptom asal menjadi agak serius. Okay,
Kalau kita dah pernah makan lingzi, siapa kat sini kalau yang dah pernah makan lingzi mungkin pernah alami benda ni. Dulu sebelum makan lingzi memang ada simptom sakit kepala contohnya. Awal-awal makan lingzi rasa tak ada apa-apa. Tapi makin lama, tiba-tiba makin lama makan lingzi, tiba-tiba sakit kepala tu makin sakit pula. Ni yang biasanya bila orang dah makin sakit, orang stop terus makan lingzi, kan? Sebab dia kata macam-macam lah, kata lingzi ni tak serasi lah, ataupun nanti dululah dia sakit kepala lah, stop dululah lingzi ni, bagi surut sikit, makan balik, mungkin dah okey. Okay, sebenarnya inilah yang kita salah faham sebelum ni kan. Sebelum ni ingat kalau lebih sakit tu adalah side effects ataupun lingzi tak serasi dengan badan kita dan sebagainya. Tidak. Okay, sebenarnya itu adalah kalau anda pernah makan lingzi dan you punya simptom asam menjadi agak serius, itulah sebenarnya yang lingzi sedang buat kerja betul-betul dekat area yang tersebut. Kalau sebelum ni you contohnya pernah sakit kepala, tiba-tiba bila lepas makan lingzi sakit kepala tu jadi lebih teruk, maksudnya lingzi tengah buat kerja dekat situ. So tahniah lah, kita selalu cakap tahniah. Sebab itu adalah bermaksud badan you sedang mengalami proses penyembuhan lah. Okay, itu yang kita nak, betul tak? Badan kita tengah nak reverse balik. Kalau ikut carta yang tadi tu, kita sedang nak patah balik ke sebelah kiri. Okay, so dia nak patah balik ke sebelah kiri ni daripada warna merah ke, tak tahulah kita fasa mana lah kan. Tapi kalau kita daripada fasa merah nak ke fasa biru ni, dia kena susah sikit lah. Mungkin rasa tak selesa sikit lah, tak adalah teruk sangat biasanya. Okay, mungkin juga antara contoh krisis penyembuhan, selera makan menjadi kurang. Ni pun biasa juga orang kata, best lah makan lingzi ni, tak selera sangat nak makan, so rasa kurus lah. Kadang-kadang ada orang cakap macam tu kan. Ada juga orang lepas masa tengah makan lingzi ni, selera makan dia bertambah-tambah. Ada juga macam tu. Ataupun tidur jadi kurang lena. Especially kalau dia minum kopi kan. Dalam kopi kita ada lingzi. Siapa yang tak pernah minum kopi kita, kopi CO dalam dia ada lingzi sedikit. So kadang-kadang orang minum kopi tu dia kata susah nak tidur malam. Teruskan sahaja, bukan sebab kopi tu sebenarnya. Mungkin you sedang mengalami krisis penyembuhan. Dan lama-lama, biasanya orang yang dah lama makan lingzi atau dah lama minum kopi, bila dia minum kopi tu, tak kisahlah you penat ke tak penat ke, bila time nak tidur, you memang akan tidur. Okay. Krisis penyembuhan yang lain, mungkin perkumuhan menjadi sedikit sembelit, lebih sembelit ataupun cirit-birit. Ini pun biasa. Ataupun kecergasan menjadi lebih letih, kurang bermaya. Oh, ini saya awal-awal makan lingzi, even sekarang pun kadang-kadang kalau ambil lingzi lebih sikit memang rasa mengantuk sangat. Itu biasanya tanda badan kita yang sangat acidic. Okay, sangat acidic. Biasanya bila lepas makan lingzi kita memang akan rasa letih sangat waktu siang hari. Okay. Dan ada macam-macam lah krisis penyembuhan yang lain. So krisis penyembuhan ni memang kadang-kadang pada sesetengah orang sedikit tak selesa. Sedikit sakit sikit ke. Tetapi krisis penyembuhan ni kalau you tengah ambil apa-apa rawatan atau tengah makan ubat, you tak perlu berhentikan rawatan atau ubat yang sedang dimakan. In fact, kita selalu suggest kalau you tengah makan ubat, makan lingzi sekali, sebab ubat itu kalau ubat daripada hospital kan, dia ada fungsi dia yang tertentu untuk you punya masalah, dan lingzi pula ubat kan ada side effects kan, so bila makan lingzi sekali, lingzi boleh bantu untuk buangkan kesan sampingan daripada ubat tersebut. So soalan seterusnya adalah berapa lama nak lalui? Okey, kita dah tahu dah kita mungkin akan lalui beberapa krisis penyembuhan yang sebegini. Tapi jangan risau mengikut pengalaman saya, dia bukanlah datang serentak sekaligus semua ni. Okey, kalau dah serentak sekaligus susah juga kan badan kita nak buat kerja kan. Biasanya dia akan satu dan berapa lama kita nak lalui, sebenarnya ada 5 faktor yang mempengaruhi krisis penyembuhan, tempoh dia. Pertama adalah tahap kesihatan seseorang itu. Kalau you ada banyak penyakit, mungkin lamalah. Logik lah kan, kalau banyak sampah kat dalam badan, lamalah proses kita nak buang sampah tersebut. Kalau badan you tak ada banyak sangat sampah, mungkin cepat sikit. Kedua ialah dan juga berapa
kentalnya sampah kat dalam tu. Contohnya kalau selama ni you selalu banyak makan ubat. Okay, banyak makan ubat doktor. Ubat doktor ni bukan saja dia um, dia memang akan meninggalkan traces, okay, traces of benda-benda yang tak sepatutnya lah dalam badan. So kita nak keluarkan traces daripada ubat tu kadang-kadang ambil masa yang lama. Ada baru tu baru tu terus ke badan. Sekejap Okay, baca balik, hilang pula teks tu. Okay, dan kadang-kadang ada orang tu badan dia tak berapa sihat tapi dia tak adalah suka makan ubat doktor. So lebih mudah dia nak melalui krisis penyembuhan sebab dia tak ada banyak sangat ubat-ubat yang block banyak macam kat dalam badan dia. Okay, so first ialah faktor yang mempengaruhi krisis penyembuhan, tahap kesihatan seseorang tu. Okay. Kedua adalah berapa banyak dos linzi yang dia ambil. So kalau dia punya masalah dia banyak tapi dia makan linzi sikit kan, susah, lambatlah proses nak bersihkan. Satu adalah lambat proses nak sembuh. Satu lagi ialah mungkin kalau terlampau sikit dos linzi dia ambil, bahagian surface tu saja yang dapat disingkirkan, kotoran-kotoran kat surface. So rujuk pada upline semula macam mana dos linzi yang sepatutnya diambil dan apakah ciri-ciri krisis penyembuhan yang kita perlu expect untuk lalui. Okay. Faktor ketiga ialah diet pemakanan. So walaupun kita kata linzi ni adalah satu miraculous herb kan, boleh buat macam-macam sampai YKC boleh bunuh sel kanser dan sebagainya, tapi at the same time kita perlulah jaga kita punya diet pemakanan. Dalam masa kita nak buang sampah, janganlah kita masukkan sampah baru. Kalau tidak, dah lah kita punya linzi tadi kita makan tak cukup dos. Lepas tu kita tambah lagi sampah yang baru kan. So lagi lama lah kita punya proses penyembuhan tu nak berlaku. Keempat, kita kena jaga kualiti tidur. Okay, sebab tidur di waktu malam kualiti tidur di waktu malam sebab dalam proses kita tidur pun waktu malam kita punya badan sebenarnya buat kerja untuk buat pembaharuan sel dan sebagainya. So kalau tak tidur malam kita ganti dengan tidur siang tak sama dia punya kesan. So kita perlu tidur waktu malam tu kena jaga, kalau boleh kena dapatkan tidur yang cukup lah waktu malam. Dan gaya hidup pun kita kena jaga sekali lah. So ini adalah kita kata kaedah pemulihan atau penyembuhan secara holistik. Seperti yang Dr. Bernard Johnson cakap juga. Linzi ni bukan ubat. Bukan you nak teruskan saja you punya gaya hidup selama ni yang menyebabkan you sakit tapi you nak makan linzi. Tak boleh. Boleh tu boleh tapi kalau you makan linzi yang banyak gila lah sebab you nak satu dos untuk nak buang sampah lama, satu lagi dos untuk nak buang sampah baru. So you kena double you punya dos yang sepatutnya. So kalau you ada banyak duit, dipersilakan. Tapi kenapa nak buang duit kan? So kalau you tengah buat rawatan dengan linzi atau apa-apa kaedah rawatan yang holistik, kita kenalah ubah ketiga-tiga faktor yang terakhir ni, iaitu diet pemakanan, kita kena ubah, kualiti tidur dan juga gaya hidup. Sebab sebenarnya ketiga-tiga ni yang menyebabkan kita dapat penyakit sebenarnya, betul tak? Yang sama lama ni kita punya diet pemakanan kita yang tak jaga, kita punya tidur tak cukup, dan kita punya lifestyle, mungkin kita punya lifestyle ni ada yang merokok ke, ataupun ada yang kurang bersenam, ataupun tempat kerja yang terdedah pada bahan-bahan kimia yang berbahaya. So kita kena fikirkan untuk kita ubahlah kita punya persekitaran jadi lebih sihat. Okay. Itu saja saya punya perkongsian tentang krisis penyembuhan. So saya nak share, last kali saya nak share tentang beberapa krisis penyembuhan yang saya sendiri pernah lalui. Sebelum ini saya ada masalah asma sejak kecil. Saya juga pernah ada eczema. Saya rasa itulah antara dua, dan saya juga ada masalah pembuangan sejak kecil lah saya ingat. So bila saya start makan linzi, antara benda krisis penyembuhan yang pernah saya lalui ialah saya naik ke gutter dekat tangan dengan kaki. Saya pernah naik ke gutter. Masa tu saya ingat
saya baru makan pollen. So saya ingatkan sebab dekat botol pollen, siapa yang pernah makan pollen kat belakang botol tu dia kata kalau siapa yang ada alergi kena berhati-hati kan. So saya ingat, oh ini sebab saya alergi kot, sebab tu naik gegata kan. Tapi bila abang saya kata tak, you teruskan saja makan, dan memang gegata tu sekejap je. Sebenarnya dulu pun masa saya, benda ni jarang berlaku sebab benda ni hanya berlaku bila saya ekstrim sejuk, okay, ataupun ekstrim panas, ataupun ekstrim berpeluh ke kan, ekstrim berpeluh ataupun ekstrim sejuk, saya akan naik gegata sebenarnya kat kulit, macam berpeta-peta macam tu kan. So sekarang Alhamdulillah saya memang tak pernah naik lagi gegata tu walaupun saya dalam keadaan yang ekstrim sejuk ataupun dalam aircon yang beku kan, tak naik dah. Kalau tidak memang naik lah benda-benda tu, peta-peta kat kulit tu. Satu lagi saya pernah melalui satu healing crisis di mana dalam masa setahun tu saya ada banyak bisul yang tumbuh dekat kepala, okay, dekat berbeza-beza tempat satu badan saya, tapi episod demi episod lah, dia bukannya keluar serentak semua. Macam saya cakap tadi, jangan risau, krisis penyembuhan ni dia akan sikit-sikit keluar. So yang paling banyak dia keluar kat kepala satu masa tu sampai dia punya sakit bisul tu sampai telinga pun sakit, sampai nak sujud, masa nak sujud tu pun sakit sangat sampai demam lah, okay. So kita kena faham bisul adalah satu proses juga, kotoran nak keluar daripada badan. So kita kena, bila kita sedang melalui healing crisis, kita perlu welcome it, okay. Dan apa yang kita, satu benda, apa yang kita boleh buat ketika kita sedang mengalami krisis penyembuhan ni, kan, yelah sebab saya faham kadang-kadang ada orang dia punya pain of threshold dia tak tinggi kan. Threshold of pain dia tak berapa tinggi. Dia tak boleh, kalau sikit sangat, sikit pun dia tak boleh. Kena, tak boleh rasa sakit. Macam saya rasa saya punya tahap saya boleh menahan kesakitan tu tinggi. So saya sabar je lah kan bila ada apa-apalah yang menyakitkan kat badan. Tapi kalau you tak boleh tahan sakit, apa yang you boleh buat sebenarnya ialah you boleh tambah dos. Okay, kalau kita tengah makan Lingzi, kita sedang lalui healing crisis dan kita tak tahan dengan healing crisis tu, first you boleh tambah dos Lingzi supaya cepat sampah keluar. Second, you boleh makan Lingzi dengan pollen. Pollen juga dikatakan boleh bantu untuk redakan healing crisis, ataupun ambillah dengan produk-produk Lingzi yang lain, produk-produk Shanghong yang lain, contohnya lactoberry dan set perut. Sebab bila kita makan sesuatu yang lain, set perut tu fokus untuk bersihkan perut, pollen bantu untuk redakan healing crisis tadi, dan Lingzi untuk fokus untuk bersihkan. Bila semuanya buat kerja dengan serentak, kita punya healing crisis tu akan jadi lebih mudah dan lebih senang lah. Okay, tak adalah sakit sangat ataupun tak selesa sangat. Dan satu lagi juga, kalau kita terlampau sakit, katakanlah kita punya healing crisis tu terlampau sakit kepala tak tahan sangat, boleh je ambil dengan ubat lain ataupun dengan painkiller ke. Tapi ingat, painkiller hanyalah mematikan rasa sakit tu supaya kita boleh buat kerja, macam biasalah kan, supaya kita boleh buat kerja bukan dalam kesakitan. Tapi pada masa yang sama, kita perlulah ingat untuk teruskan rawatan sebab walaupun kita tak rasa sakit, tak semestinya penyakit tu dah hilang. Okay. So bila saya ada banyak-banyak bisul tu, kita kena tunggulah sampai bisul tu ada mata dan nanah keluar, dan bila nanah dah keluar tu settle lah. Okay, settle masalah. Ada juga orang kata some of the healing crisis adalah cerit berit. Cerit berit ni kalau kita food poisoning, kita cerit berit kan. Dan lepas kita food poisoning, kita cerit berit, memang siapa yang pernah kena food poisoning tahu kita memang lembik kan. Lepas tu kita lembik lah, rasa macam dehydrated, rasa macam tak bertenaga, sakit dan sebagainya. Tapi kalau kita punya healing crisis dapat cerit berit, biasanya lepas you cerit berit tu lega lepas tu. Okay, tak adalah macam lembik ke apa. Sebab healing crisis kan tadi kita cakap adalah proses penyembuhan. Dia hanya keluarkan benda-benda yang tak elok saja dalam badan. Dan sebenarnya even kita food poisoning, itu adalah fitrah semula jadi badan kan, nak keluarkan sebab kita makan benda yang tak elok.
So badan kita nak keluarkan cepat-cepat. So kalau kita sedang mengalami food poisoning, janganlah ambil ubat untuk stopkan cerit-berit tu. Sebab benda kotor nak keluar, kita kena keluarkan dia. Makan linzi untuk bantu proses keluar tu dengan lebih cepat dan juga untuk badan kita kembali bertenaga. Okay, jangan makan ubat yang nak stopkan kotoran keluar, nanti poison tu stay lah kat dalam badan kita kan. Okay, so itu sahaja yang saya nak share tentang healing crisis. Tadi ada apa Ada apa yang research tadi? Okay, kalau tiada sebarang krisis tu okey tak? Kalau you memang tak ada penyakit, tak ada krisis, okey lah kan? Tapi kalau you memang sebenarnya kalau you memang ada penyakit ada penyakit, especially kalau penyakit yang chronic ke, kita mesti nak nampakkan krisis penyembuhan ni. Okey? Sebab krisis penyembuhan ni lah yang menunjukkan badan kita sedang sembuh. Kalau you makan linzi biasa je, tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa keluar, maksudnya dos you belum cukup untuk nak keluarkan lagi sebenarnya. Cuba you tambah dos dan cuba jaga pemakanan semula. Mungkin ada satu kes dulu, dia ada masalah jerawat teruk tau. So kita tahulah dia memang ada masalah kesihatan muka dia memang banyak jerawat. Dia makan linzi banyak. Linzi dia punya dos 20 linzi. Ini seperti yang diceritakan lah dalam meeting kita sebelum ni. 20 yungkin linzi tu adalah dos yang tinggi sebenarnya. Tapi bila dia makan linzi tu, keluar balik je. Seolah-olah macam dia makan linzi keluar balik. Okay, tak ada apa-apa krisis penyembuhan pun. Macam najis yang dia keluar tu pun macam linzi je warna dia. Maksudnya nampak tak seolah-olah badan dia tak menyerap khasiat linzi tersebut. So apa dia buat, dia cuba sebelum ni dia makan linzi saja 20 biji, which is very very high dose, tapi tak ada jadi apa-apa kan. Lepas tu dia start makan kita punya set perut. Makan linzi dengan set perut sekali. Set perut kita terdiri daripada protein, fiber dan lactoberry. Tapi rasanya zaman tu lactoberry belum ada. Protein dan fiber saja kalau tak silap saya. Bila dia dah makan protein dengan fiber tu, barulah, dan bersama-sama dengan linzi tadi, barulah dia dapat reaction yang najis hitam, semua tu kotor keluar. Okay, nampak tak? Maksudnya selama ni agaknya dia punya badan tak mampu nak serap khasiat linzi tu, sebab itulah tak ada apa-apa yang terjadi pun. Sebab tu yang sangat penting sebenarnya, sebelum-sebelum ni siapa pernah join meeting kelas VM Aisyah selalu tekankan tentang kesihatan perut. Bila nak makan linzi, kalau boleh sebaiknya kena makan set perut atau sekurang-kurangnya lactoberry sekali. Okay, sebab kita nak bantu usus kita punya penyerapan linzi tu dengan lebih baik. Okay, so kalau you memang ada masalah sebenarnya tapi tak ada apa-apa healing crisis, sebenarnya itu bukan petanda yang bagus lah. Okay, mungkin you kena cuba cleanse perut dulu dan tengok macam mana. Okay, ada baru testimoni kawan mak baru makan lactoberry terus segar badan. Asalnya makan sebab perut dia mula rasa tak sedap. Betul? Kadang-kadang memang kalau perut kita tak sihat, memang boleh buat kita rasa down, rasa moody kan. Pernah dengar tak brain gut punya axis tu, macam mana kesihatan perut boleh mempengaruhi kesihatan minda kita. So kalau selama ni perut dia rasa tak sedap kan, boleh mempengaruhi kita punya keseluruhan badan lah, boleh rasa lemau lah, lesu dan sebagainya sebab perut kita ada banyak toksin. So bila kita makan lactoberry, sebenarnya lactoberry tu memperbanyakkan bakteria baik kat dalam badan, dalam perut kita. So bila banyak bakteria baik dalam perut, kotor-kotoran tu insyaAllah akan lebih lawas. Dan bila kotoran-kotoran dah keluar, of course lah badan kita jadi lebih segar sebenarnya. Okay? Okay, ada soalan lain tak? Berkenaan krisis penyembuhan. Jelas ke apa yang saya cakap tadi? Sekarang ni kita kena kalau kita nak makan linzi ni, kalau kita nak sihat, kita memang kena
dapatkan krisis penyembuhan tu. Sebab kalau krisis penyembuhan tu tak berlaku, bermaksud sampah-sampah tu masih ada dekat dalam tong sampah hijau ni tau. Itu maksud dia. Okay, so kalau kita nak keluarkan sampah tu, memang kita kena nampak lah krisis penyembuhan tu, dia visible benda tu. Krisis penyembuhan ni dia boleh berlaku macam-macam lah tadi kan. Sama ada melalui perkumuhan, kita cerit berit dan sebagainya. Kadang-kadang macam saya share tadi, saya ada juga episod bisul keluar banyak kan. Bisul nanah keluar, ada yang keluar gatal-gatal, ada yang keluar peluh banyak dan bau busuk. Okay. So jangan risau pasal bau-bau busuk yang keluar tu. Sebab yang busuk yang keluar tu, kalau dia tak keluar, sebenarnya dia duduk kat dalam badan kita. Kotor-kotor tu, gatal-gatal tu kalau dia tak keluar, dia duduk kat dalam badan. So kita nak dia duduk dalam badan kita ke kita nak keluarkan? Kita nak keluarkan kan? So kalau nak keluar cepat, kena makan enzi banyak-banyak. Kalau tak nak makan enzi banyak-banyak, kita kena kurangkan masuk benda-benda kotor. Okay, dan jangan lupa untuk minum air banyak-banyak sebab untuk kita nak cuci baju, cuci pinggan, kita pakai air banyak kan. So kita nak cuci badan pun kita kena minum air banyak-banyak. Okay. Okay, so saya buka ruang untuk kalau ada apa-apa nak tanya, soalan lain. Kalau tak ada, saya tengok kat dalam mesej ni, ada lagi tak? Okay. Kalau tak ada soalan, saya serahkan semula pada MC untuk teruskan. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih VM Ayah atas pengkongsian pasal healing crisis, which is sebenarnya yang ambil pun masih ramai yang tak faham pasal healing crisis. So saya harap perkongsian tadi dapat bagi sedikit sebanyak idea ataupun pencerahan pada yang consume lah. Okay, saya nak ambil masa sikit je sebelum saya serahkan kepada Puan Nina. Okay, saya nak share sikit. Saya pun ada healing crisis masa awal-awal ambil dulu. Previously saya ada gatal-gatal ataupun eczema dekat tangan. Okay, before that, sorry untuk yang belum kenal saya, nama saya Izzy. Saya baru kenal Syongho dalam setahun. Alhamdulillah sebab kenal. Okay, so saya sambung. Saya ada gatal-gatal, macam dia jadi macam kulit katak. Okay, buat yang mana yang tak percaya, saya ada saksi dalam ni. Saya ada rakan sahabat saya. Okay, nama dia Yusof. Dalam dia gunakan akaun Raizo. So dia saksi, tangan saya memang jadi macam kulit katak tu. Dia ada bonggol-bonggol kecil, lepas tu timbul semua timbul. So saya memang basically tak boleh basah. So saya peluh gatal, saya mandi gatal, kena hujan gatal, memang gatal je lah. Okay, so awal-awal konsum saya memang, saya dah faham kan sebab kita dah upline saya, Puan Nina, terima kasih atas ilmu. And then dia dah bagi tahu awal-awal ambil tu apa akan jadi, what to expect and what not. And then saya dah faham, lepas ambil seminggu dua tu, gatal saya jadi ekstra. So time tu adalah risau sikit. Tapi sebabkan apa yang kita dah tahu pasal healing crisis tu, so saya sabar dan saya in fact saya tambah lagi Jaho Lindsay. Saya beli Nutritab Jaho dengan pollen dalam satu tablet tu. So saya ulang setiap bulan sampai sekarang, sampai few months. Lepas daripada tu saya perasan gatal-gatal tu hilang. Okay, gatal-gatal tu hilang. Lepas tu yang macam kulit katak yang dia bonggol-bonggol dot besar tu, dia turun. Dia jadi
lepeh. So dia jadi kulit biasa balik. Sekarang alhamdulillah dah makin ke arah normal insyaAllah. So tapi sekarang itulah yang healing crisis yang dia tengah buat dekat saya, which is dia gatal-gatal tu dia pergi ke belakang badan pula. So sekarang saya kena struggle untuk lawan dengan gatal-gatal belakang pula dengan izin insyaAllah. Okay. Itu saja kot saya punya sharing sikit. Okay, so next is saya nak serahkan kepada Puan Irna untuk perkongsian 111 coffee plan. InsyaAllah. Okay, tanpa buang masa. Dipersilakan. Tak dengar. Assalamualaikum, dengar tak? Okay. Clear? Okay. So terima kasih Encik MC. Okay, saya akan sharekan slide sekejap. Okay, so Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan diri saya dahulu, nama saya Irna Izura. Malam ni saya akan berkongsi dengan anda semua tentang kita punya plan 111. Okay. So, apakah plan 111 ni? Okay, plan 111 dia sebenarnya adalah satu strategi ataupun kita panggil business plan yang diperkenalkan oleh kita punya syarikat, okay, syarikat Shongho, bertujuan untuk mengembangkan kita punya rangkaian, untuk kembangkan kita punya network. Untuk orang-orang yang baru, untuk orang-orang yang tak tahu apakah bisnes Shongho ni, kita sebenarnya bisnes Shongho ni adalah bisnes di mana kita perlu ada rangkaian, perlu ada satu network yang besar, yang kukuh untuk kita berjaya dalam kita punya bisnes Shongho. Jadi kalau tanpa rangkaian ini, tanpa network ni, lambat untuk kita berjaya sebenarnya. Mungkin boleh berjaya tapi kalau buat seorang-seorang penatlah. Kita bukannya bisnes yang buat seorang-seorang yang syok sendiri, tidak. Kita perlu ada satu rangkaian, satu network supaya kita boleh cepat-cepat berjaya dalam kita punya bisnes. Itu adalah bisnes Shongho. Okay. So plan 111 ni sebenarnya adalah satu strategi yang diajar oleh kita punya company supaya untuk memudahkan semua pengedar Shongho, especially yang nak buat bisnes, untuk cepat-cepat berjaya. Okay, so itu adalah plan 111. Okay. Dan plan 111 ni dia boleh dijayakan dengan kita punya kopi CEO. Saya harap semua dekat sini dah pernah minum kita punya kopi CEO. Kalau tak pernah minum lagi, please suruh orang yang ajak anda semua join kita punya online meeting pada malam ni, belanja you satu cawan kopi CEO. Kena minum. Okay, so plan 111 ni apa? Satu yang pertama tu, 111. Satu yang pertama tu ialah kita minum satu kotak kopi CEO setiap bulan. Itu satu yang pertama. Okay, satu yang kedua, kita kongsi dengan satu orang kawan setiap bulan. Okay. Dan satu yang ketiga tu, kita lakukan aktiviti ni, okay, aktiviti minum satu kotak kopi dan kongsi dengan satu orang kawan setiap bulan. Kita buat aktiviti ni setiap bulan selama 1 tahun. Itu adalah plan 111. 111. Okay.
Dan kalau kita buat plan 111 ni, betul-betul kita boleh jana pendapatan RM12,280 sebulan. Kalau orang dengar kan, macam, ya betul kan? Minum satu kotak kopi je sebulan. Share dengan satu orang kawan. Boleh dapat RM12,000. Macam apa? Boleh percaya ke kan? Ada orang minum kopi Starbucks hari-hari pun ada ke Starbucks nak bayar dia RM12,000 tiba-tiba? Tak ada kan? Mungkinlah dia dapat loyalty card tu ke kan, chop tu mungkin dapatlah diskaun sikit. Tapi saya rasa tak ada company yang nak bagi kita RM12,000 lah tiba-tiba. Okay. So ini saya nak cakap ini bukannya macam skim cepat kaya, ni bukannya scam ke apa tau, bukan. Ni betul punya. Macam mana? Okay, ada orang tanya macam mana pengiraan dia. Okay. Saya akan go lebih detail lagi tentang kita punya plan 111 ni. Okay, sebenarnya plan 111 kita ni dia bukannya benda yang baru. Tidak. Dia sebenarnya adalah strategi yang baru diperkenalkan oleh company, tapi berdasarkan pada kita punya marketing plan. Marketing plan kita ni, inilah dia 9 jenis bonus marketing plan kita yang dah digunakan masa awal-awal dulu syarikat sampai dekat Malaysia. Memang inilah kita punya marketing plan. So plan 111 ini adalah berdasarkan tentang daripada kita punya marketing plan lah, yang tak pernah berubah, yang sangat-sangat adil ni. So kalau kita dapat jalankan plan 111 ni, kita akan dapat 9 jenis bonus yang ada dalam kita punya marketing plan. Okay. So ini adalah pengiraan dia. Macam saya cakap tadi, kita minum satu kotak kopi, kita share dengan satu orang kawan dan kita lakukan selama, tengok kat sini, selama 1 tahun. Sini bulan kan. Okay, selepas 1 tahun, maknanya bulan yang ke-13, kalau ikut pengiraan dia, memang betul lah, kita memang dapat RM12,280. Ini adalah kita punya pendapatan sebulan. Bukannya kita campur-campur dapat lepas 1 tahun, tidak. Ni 1 bulan tu kita akan dapat RM12,280. Okay? Okay, so macam mana? Macam mana nak buat plan 111 ni? Okay, macam saya cakap tadi, satu yang pertama tu ialah kita minum kopi CEO. Kita minum kopi CEO, kita nak kena minum kopi CEO ni kenapa? Kita bukannya nak paksa orang untuk try kita punya produk, tidak. Tapi bila kita minum kopi CEO tu, kita dapat rasa macam mana kopi CEO tu sendiri. Kita dapat satu, kita dapat rasa lah, dan satu lagi kita dapat manfaat produk tu. Kita dapat kumpul testimoni kita sendiri daripada ambil produk tu. So bila kita cerita dekat orang, kita dah tahu kan rasa kopi tu macam mana. Kita dah ada kita punya testimoni sendiri. Kita boleh cerita ke orang, oh aku minum kopi ni, aku dapat macam Cik Izzy tadi kan, dia ambil produk, dia punya gatal-gatal kulit tu hilang. Macam tu lah, dia memang cerita daripada hati. Orang pun percaya. Sebab kita bukan nak menipu orang kan. Dan orang akan lebih percaya kalau kita pun ambil produk tu. Ni kalau macam tiba-tiba orang tanya, kita ni rasa apa? Dia pun jawab macam tak confident je kan. Okay, baik sikit lah, tapi sedap. Macam tu kan. Orang macam, alah kau ni nak jual confident lah sikit kan. So bila kita minum kopi ni, dan kita kena minum betul-betul tau. Dia keyword dia kat sini ialah minum betul-betul. Bukan minum main-main. Maksud minum betul-betul tu, janganlah macam you minum hari ni, lepas tu lagi 5 hari baru nak minum satu lagi. Tidak. Kita tak encourage macam tu. Minum betul-betul maksudnya, okay, satu kotak kopi tu, sorry saya tak ada sampel pula. Okay, bayangkan ini adalah kotak kopinya. Satu kotak kopi tu ada 20 paket, 20 sachet dalamnya.
Katalah kita ambil satu, tadi kan dia punya nombor satu tu ialah minum satu kotak kopi setiap bulan kan. So kita minum Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu kita minum. Sabtu, Ahad tu kita cutilah kejap kan. So 5 hari, ada 4 minggu, 20, habislah 20 paket tu. So kita tengok daripada satu kotak tu kita minum setiap hari, apa healing crisis ke yang kita akan dapat, apa benda yang best kita dapat, benda yang tak best kita dapat, semua tu kita take note. Kita kena minum betul-betul kan, saya cakap minum betul-betul. So kita kena take note benda-benda ni supaya nanti kita boleh cerita dekat orang tentang apa rasa kopi ni, apa dia punya kesan kat badan kita. Okay, supaya kita dapat kongsi dari hati. Itu satu yang pertama. Satu yang kedua tadi ialah kita perlu berkongsi dengan satu orang rakan. Kongsi tentang apa? Kita kongsilah tentang manfaat kopi ni. Apa yang ada dalam kita punya kopi. Kita ceritalah tentang sejarah kopi CEO. Siapa Mr. Tereshima? Kita kena tahulah semua-semua ni. Apa lagi? Kita boleh kongsi tentang khasiat yang paling best dalam kopi yang tak ada dalam kopi lain. Linzi kita. Apa manfaat linzi ni pada badan kita. Ya, kita share pada kawan ni. Kita share. Itu benda-benda yang kita akan share. Kita juga share tentang plan 111. Kita cakap lah, kau minum kopi dekat mamak tu kau tak dapat apa-apa. Kau dapat sakit lagi kot. Tapi kalau kau minum kopi CEO ni, mungkin kau boleh dapat sedikit income. Kau dapat kesihatan. Kita kongsi dengan kawan macam tu. Ini pun kita kena kongsi betul-betul. Jangan buat sambil lewa tak. Kita nak semua betul-betul lah. Kita punya keyword betul-betul lah. Ingat keyword betul-betul. Kongsi pun nak kena betul-betul. So bila kita nak kongsi dengan orang, kongsi betul-betul, kita kena adalah info-info dia yang kita nak kongsi dengan orang tu. So kena info-info tu bolehlah kita dapati daripada kita punya upline, daripada meeting-meeting macam ni. Okay? Kongsi betul-betul dengan satu orang kawan setiap bulan. Okay. Dan satu yang ketiga tu ialah kita lakukan aktiviti tu. Okay? Kita minum kopi, kita kongsi dengan kawan setiap bulan selama 1 tahun. Kita duplikasikan benda itu. Okay, so mungkin ada orang yang tak faham apa benda duplikasi ni kan. Okay, so ni saya terangkan secara grafik lah. Saya harap penerangan ni lebih jelas. Okay, so tadi satu yang pertama you minum air you minum kopi CEO. Okay, you ni anda lah. Okay, yang ni atas ni anda. Dah minum kopi CEO. Dan pada bulan yang pertama kita kongsi dengan satu orang kawan. Kongsi tentang kopi CEO, tentang aku minum kopi ni best lah, tiba-tiba pening hilang, contohlah kan. Kongsi tentang kita punya linzi, manfaat linzi. Kongsi tentang plan 111 dengan seorang kawan. Kawan ni macam, best ni, okey lah. Dia pun nak join. Okay, dia join bawah you. So, ini adalah apa yang dikatakan minum dan kongsi tadi. Jelas? Okay? Minum dan kongsi. Okay. So pada bulan kedua, pada bulan seterusnya, kita tengok kat sini pula. Okay, tengok kat sini. Pada bulan kedua, kita buat perkara yang sama. Kita minum kopi CEO. Ini kita tadi kita minum kopi CEO dan kita kongsi dengan satu orang kawan. Tentang kopi, tentang plan 111, tentang linzi. Kita share. Bukan kawan yang sama kawan lain. Kita cari kawan yang lain pula. Bukan kawan yang sama. Kawan yang lain. Kawan ni siapa? Kita boleh share dengan kita punya ibu bapa, adik-beradik, kita punya saudara mara, pakcik, makcik, atuk, nenek. Itu yang dekat. Yang jauh sikit, kita boleh share pada kawan sekolah rendah, kawan sekolah menengah, kawan satu office. Kalau dah tak ada orang kita nak share, orang yang parking sebelah kita, kita share lah. Kan, siapa-siapa je lah sebab kita nak share dengan seramai mungkin orang. Okay, kita share.
Dan kawan kita yang bulan lepas tu, dia dah join dengan kita tu, dia pun buat perkara yang sama. Dia minum kopi CO dan dia bukan dia dengan kawan dia. Kawan dia bukan kawan kita, kawan dia. Okay, jelas boleh, faham? Alright. Now, pada bulan ketiga pula. Okay, tengok kat sini pada bulan ketiga, kita buat perkara yang sama saja. Setiap bulan kita buat perkara yang sama. Kita minum kopi CO, kita minum kopi CO, kita pada seorang kawan. Kawan yang lain lah. Okay, dan setiap orang dalam kita punya rangkaian tu, dalam kita punya network, buat perkara yang sama. Minum kopi dan share. Minum kopi dan share. Minum kopi dan share. Tak ada benda yang berbeza yang kita lakukan. Hanya minum kopi dan kongsi. Minum kopi dan kongsi. Setiap orang. Okay? Jelas? Okay, kalau tak jelas tak apa. Saya terangkan lagi sekali. Okay, sekarang ni pada bulan keempat Tengok kat sini pula. Pada bulan keempat, kita buat perkara yang sama sahaja. Kita minum kopi CO, kita kongsi dengan satu orang kawan. Okay. Yang kawan ni minum kopi, kongsi. Yang dia ni pun kongsi. Yang dia ni pun kongsi dengan satu orang kawan. Setiap orang dalam kita punya rangkaian, dalam kita punya network, hanya minum satu kotak kopi CO dan berkongsi dengan satu orang kawan. Itu saja yang kita lakukan. Itu adalah maksud duplikasi dekat situ. Kita buat perkara yang sama, duplicate saja benda yang sama. Setiap orang buat benda yang sama. Minum, kongsi. Minum, kongsi. Minum, kongsi. Okay? Right. So, ini yang saya, ini adalah calculationnya. Bagaimana untuk kita dapat income RM12,000 sebulan tu. Okay, kalau tengok balik kat sini pada bulan keempat, kita dah ada network banyak besar macam ni. Okay. Kira dengan saya sekarang ni kita punya network ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So tengok kat sini, pada bulan keempat, kita punya network ada 16 orang. Dalam kita punya rangkaian tu ada 16 orang. Dan group PV ni, okay, sebenarnya dalam untuk setiap produk showroom kita ada nilai PV dia yang tersendiri. Jadi untuk kita punya kopi CEO, nilai PV-nya ialah 26. Okay, 26. Satu kotak kopi bernilai 26 PV. Okay, so kalau tengok dekat sini, kalau setiap orang dalam kita punya network minum satu kotak kopi yang bernilai 26 PV, jadi kalau 26 kali 16, sebab ada 16 orang, kita akan dapat kita punya jumlah PV pada bulan tersebut sebanyak 416. Okay, jelas? Untuk mana-mana pengedar Shongho, untuk dia layak mendapat bonus, layak mendapat bonus daripada syarikat, dia punya total PV pada bulan itu perlulah 400 dan ke atas. So kalau tengok pada bulan keempat ni, kita dah layak dapat bonus daripada Shongho. Dan pengiraan dia, dia ikut pada kita punya marketing plan yang saya tunjukkan tadi. So pada bulan keempat, dengan group PV 416, kita layak untuk mendapat 4%. So darabkanlah, siapa yang ada kalkulator boleh tekan kalkulator, 416 darab 4%. Kita akan dapat RM16.64. Ini adalah bonus yang kita akan dapat yang akan dimasukkan dalam kita punya account bank. Okay. Dan kita buat macam saya cakap tadi, plan satu-satu kita perlu lakukan selama 1 tahun. So kita ulang, duplicate benda yang sama, duplikasi perkara yang sama setiap bulan. Okay, setiap bulan, pada bulan ke-5 sampailah pada bulan ke-13, kita hanya buat perkara yang sama. Minum satu kotak kopi CO dan kita kongsi dengan satu orang tentang kopi CO. Tentang lain satu-satu, tentang Lingzi, tentang manfaat kopi, tentang kesihatan. Macam-macam kita boleh kongsi sebenarnya. Okay, dan
dengan kita kongsi dengan ramai-ramai orang, memanglah kita punya rangkaian tu akan makin lama makin besar. Dan jika setiap orang dalam kita punya rangkaian, setiap orang dalam kita punya network buat betul-betul kita punya plan satu-satu. Pada bulan yang ke-13, satu bulan ada 12, satu tahun ada 12 bulan. So selepas tahun pada bulan yang ke-13 kita akan dapat income ni RM12,280. Ini memang pengiraan dia. Saya dah check dah double triple check memang ini adalah betul lah kita punya pengiraan. Kita tak tipu. Kalau kita betul-betul ikut formula plan satu-satu tu. Okay. Alright. Jelas Boleh faham Kalau tak faham boleh tanya. Boleh tulis dekat ruang chat. Okay. So kenapa nak buat plan satu-satu ni? Kenapa? Sebenarnya ada banyak sebab lah kan. Ada banyak sebab. Orang lain reason dia lah kenapa dia nak buat plan satu-satu. Tapi saya nak selesaikan beberapa kat sini lah yang saya rasa relevan untuk saya dan untuk ramai orang juga. Okay. So nombor satu, kenapa nak buat plan satu-satu ni? Kita nak tambah pendapatan di bulanan. Sebab sekarang ni pun kita tahu barang-barang pun makin naik kan harga. Jadi sama ada kita nak kurangkan bajet untuk belanja bulanan kita ataupun kita boleh cari extra income, extra pendapatan untuk kita maintain kita punya perbelanjaan bulanan tu. Okey tak macam tu? Ataupun yelah kan, makin lama barang makin mahal, lepas tu mungkin anak makin lama makin banyak perbelanjaan yang perlu di spend setiap bulan. So kita perlukan penambahan pendapatan tu. So dengan buat plan satu-satu, kita bolehlah ada penambahan gaji tu, ada extra income sikit. Kita tak payahlah nak kacau sangat kita punya gaji. Okay. Ini mungkin sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kita boleh buat plan satu-satu ni untuk kita punya tabung emergency. Tabung emergency ni contoh emergency. Kalau tiba-tiba parents kita sakit kan, masuk hospital, perlukan duit kan, kita boleh guna tabung emergency ni. Ataupun kita ke sakit kan, kita boleh guna. Sebab sakit ni kita nak merawat badan perlukan duit tau, bukannya free-free je. Ataupun tabung tak semestinya tabung emergency lah kan. Okay, boleh juga jadi tabung untuk education fund anak, ataupun tabung apa lagi macam nak bercuti ke, ada orang tabung nak beli rumah baru, kereta baru kan. Kita ada banyak tabung kan sebenarnya. So kita boleh jadikan plan satu-satu ni untuk menabung. Sebab sekarang ni orang gunakan gaji yang sedia ada untuk menabung. Kita perlu put aside sedikit amount daripada kita punya gaji tu untuk menabung kan. So kita punya gaji tu sebenarnya tak banyak lah kan, sebab some kita nak save untuk menabung. Apa kata kita gunakan plan satu-satu ni untuk penuhkan kita punya tabung tu tanpa mengacau kita punya gaji sekarang. Best kan macam tu. Dan dia adalah benda yang santai je lah. Kita ajak orang minum kopi dan ajak, santai. Tapi kita punya tabung lama-lama penuh insyaAllah. Tabung haji. Tak kisahlah apa-apa tabung lah kan, macam-macam tabung yang ada. Okay. Ataupun plan satu-satu ni juga boleh digunakan sebagai kita punya retirement plan. Mungkin untuk orang-orang yang muda kan, diorang tak fikir lagi lah kot tentang retirement plan sebab bagi diorang lambat lagi kot kan nak retire. Tapi kalau macam bagi saya, kita dah perlu ada perancangan untuk macam mana future kita nanti. Kalau orang yang bekerja dengan government misalnya,
mereka ada pension kan, lepas mereka dah retire, dah pension, dia ada duit pension. Dapat, walaupun tak dapat banyak, ada dapat separuh, tapi alhamdulillah adalah kan. Itu untuk orang yang orang government lah, dia rasa okey lah. Okay, dah ada retirement plan. Tapi macam mana orang yang bukan kerja dengan government? Adakah you punya simpanan, adakah you punya EPF ke kan, kabel SP tu cukup untuk tampung you punya, selalunya orang retire umur berapa? 60 tahun kan, 55 ke 60 tahun kan. So adakah simpanan you sekarang cukup ataupun adakah duit pension tu cukup untuk kita punya kehidupan lagi 20 tahun, 20, 30 tahun, cukup tak? Kita tengok, kita planning. Kalau rasa macam tak cukup kan, so kita buat plan satu-satu ni untuk kita punya retirement plan. Dan kita kena ingat bila kita umur 60 tahun, okay, kita dah berusia. Keadaan badan kita, kesihatan badan kita bukannya macam masa kita umur 20 tahun tau, bukan. Kita kena, bukannya na'udzubillah lah kan, kita bukan nak cakap kita ni akan jatuh sakit, tidak. Tapi memang fitrah badan itu macam tu. Kita akan, lama kita akan jadi kesihatan badan kita makin merosot. So sebenarnya kita perlukan lebih lagi duit untuk pastikan badan kita ni sihat. So plan satu-satu boleh dijadikan sebagai kita punya planning, retirement plan ni. Dan yang bestnya, okay, contoh kalau untuk orang yang ada duit pension, kan, dia punya amount yang dia dapat tu tak sebanyak gaji yang dia dapat masa dia bekerja kan. Tapi bila you buat plan satu-satu, you dapat duit dalam kita punya account masuk setiap bulan. Dan kalau selagi kita punya rangkaian tu berkembang, selagi network kita tu berkembang, duit yang masuk tu makin lama makin bertambah. Bukannya makin berkurang. Best tak macam tu? Okay, so kenapa you tak buat plan satu-satu? Kenapa? Okay, kenapa? Itu soalannya. Mungkin anda boleh fikir sendirilah kan, sebab-sebab yang lain. Tapi ini sebab yang saya boleh fikirkan lah. Banyak thumbs up. Terima kasih. Okay. Dan ni adalah bonus lah bagi saya. Bonus bila kita buat plan satu-satu. Bila kita buat plan satu-satu ni, sebenarnya kita hanya bercakap tentang benda-benda kebaikan. Kan kita cakap pasal kesihatan, kita cakap pasal manfaat kopi, kita cakap pasal benda-benda baik lah kan. Kita pergi jumpa orang kan. Kita tak cakap, kita bukan gosip pasal artis ke tak ada tak. Kita cakap pasal benda-benda yang elok. Kan? Kita tak cakap mengarut lah. Senang cakap kan. So kita hanya cakap benda-benda yang memberi manfaat saja. Kan bagus macam tu. Kita beramal. Okay. Yang kedua, kita berkongsi tentang produk kopi ni. Walaupun hanya produk kopi saja, kita boleh tolong ramai sangat orang sebenarnya. Tolong orang daripada segi kesihatan, tolong orang daripada tingkatkan dia punya pendapatan, tolong orang macam-macam lah sebenarnya. Ada banyak sebenarnya benda yang kita boleh tolong orang kan, hanya dengan membuat plan satu-satu ni. Kan best macam tu. Kita punya kita melakukan benda yang baik saja, beramal jariah saja. Kan best. So dengan kita buat benda-benda plan satu-satu ni, kita pun menolong diri kita sendiri juga. Tolong diri sendiri sebab apa? Kita buat benda yang baik lah kan. InsyaAllah bila kita macam karma lah kan, bila kita buat benda baik banyak-banyak, insyaAllah adalah balasan yang baik juga untuk kita. Okay? Right. Ini sebenarnya masa saya buat slide ni, saya tak tahu macam mana end slide saya. So tiba-tiba peribahasa ni masuk dalam kepala. Yang bulat tidak datang bergolek,
yang pipih tidak datang melayang. Oh, maksud dia? Maksud dia apa? Macam rezeki ni sebenarnya tak datang golek lah macam tu. Kita tak boleh mengharapkan benda tu tiba-tiba datang kat kita tanpa kita lakukan apa-apa usaha. Tak boleh. Sama juga dengan plan satu-satu ni lah. Okay, kalau kita tak berusaha, kalau kita hanya mengharapkan tiba-tiba kita nak harapkan orang message kita, nak kopi satu, saya nak join plan satu, tak jadi. Okay? Tak jadi benda tu. Takkan jadi. So kita perlu ada effort, ada usaha, ada tindakan untuk pastikan yang kita buat plan satu-satu ni supaya sampai jadilah. Buat plan satu-satu sampai jadi. Okay? So itu sahaja saya punya perkongsian. Kalau ada apa-apa soalan bolehlah bertanya. Kalau tak ada, saya serahkan baliklah pada kita punya MC. Cik Puan Nur Sarah Ismail ni jelas tak tadi macam mana pengiraan untuk kita punya plan satu-satu? Dia kalau senyap tu tanda setuju. Maksudnya dia faham lah kot, insyaAllah ya. Okay, Alhamdulillah, jelas. Wow, okay lah, sila stop. Okay ke? Dah. Okay, terima kasih Puan Irna atas kongsian Coffee Plan 111. Okay, saya ambil masa sikit lagi. Plan ni ada yang tanya boleh ke jadi kan? Boleh betul ke in 12 months? So basically dekat dalam Syonghua pun yang seperti mana kita dah tahu, ramai yang dah buat, ramai juga yang berhasil. And then antara yang laju yang kita tahu is Mariana Dikumpul. Dia buat dekat Sabah and then dia jadi diamond dalam 6 bulan and then dalam 18 bulan dia jadi gold diamond. So it's possible, it's not impossible. So it depends on kita punya kerja masing-masing lah. Okay. Lepas tu InsyaAllah itu sajalah. Okay, terima kasih Via Maya dengan bakal Diamond Puan Irna atas perkongsian malam ni. Okay, kalau ada yang nak tambah ke apa-apa ke daripada sesiapa lah. Kalau tak ada, kita akhir. Sorry? Puan Nina Malinda ada tak buat closing? Itulah tu yang saya bertanya tu, kalau lah ada Puan Nina nak closing untuk malam ni ke. Tak ada. Okay, so saya rasa sampai setuju untuk sharing malam ni. Kita insyaAllah ada masa minggu depan kita akan buat session lagi, betul? Puan Aya, Puan Nina. Kita tengok kita tutup kita punya session malam ni. Okay, dengan wapas. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Tak ambil gambar ke? Nak ambil gambar ke? Semua kalau ada yang nak ambil gambar boleh kita turn on the camera and then ambil gambar. Kamera kejap.
Encik Raizo apa kata Encik Raizo buka kamera sekejap. Siapa yang bagi smiley banyak tadi? Bolehlah tutup Pula. dengan doa dia. Buka lah lampu sekejap Encik Raizo. Okay. Ready? Encik Raizo tak nampak muka Encik Raizo. Nampak hidung. Boleh lah. Okay, jadi lah. Okay, ready Ada juga Puan Nina. Okay, ready. 1, 2. Okay. Ada juga, Terima ada juga. kasih. Ada lagi satu. 1, 2. Terima kasih Cik Nordin. Selalu follow kita punya meeting. Okay. Sama. Terima kasih. Jelas perkongsian malam ni. InsyaAllah. Terima kasih speaker and MC. Jumpa lagi. Mungkin nak tambah lagi sekali. Sebenarnya hari Sabtu ni kita punya Stronghold buka hari Sabtu ni sebab hari Sabtu terakhir bulan ni. So kalau siapa yang nak beli barang tak dapat beli hari biasa sampai esok, hari Sabtu ni boleh datang company buka 8.30 sampai 4.30 macam biasa. Ada meeting yang berlangsung tapi meeting Mandarin lah. Okay, siapa faham bahasa Mandarin boleh lari masuk dewan kejap. Kalau tak kita boleh beli barang atau buat meeting lah dekat luar tu. Okay? Okay, boleh beritahu pada sesiapa. Alright, thank you semua yang hadir malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Saya nak tutup recording ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Good night.